Baik. Kita baca. Makmum mendapat imam pada awal rakaat, dan jika bertakbiratul ihram ia serta imam, yakni sebaik sahaja selesai takbiratul ihram imamnya, nescaya dapatlah menghabiskan bacaan Fatihahnya. Tetapi ia, yakni makmum, sengaja melambat-lambatkan takbiratul ihram sehingga imamnya rukuk atau hampir kepada rukuk. Baik, tuan-tuan, bila solat berjamaah, salah satu tuntutan solat berjamaah ni menyegerakan takbiratul ihram. Jadi kita kena segerakan. Sehingga kan, kalau kita terlambat datang, kita tak perlu lagi membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awuz. Tak perlu baca ta'awuz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tak perlu bila kita dah lewat. Kerana tuntutan dia masuk sembahyang segera. Bila masuk sembahyang? Apabila kita bertakbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu dituntut. Jangan pula waktu kita datang tu, kita nak betul serban ke, nak betul kain ke, ini semua melengah-lengahkan takbiratul ihram. Nabi menyebut orang yang lewat takbiratul ihram ni, dia seolah-olah kehilangan dunia dan isinya. Khairu minad dunya wa ma fiha. Dia tak akan dapat kelebihannya. Sekiranya orang tu cepat masuk sembahyang, maka dia akan dapat kelebihan tu. Sehingga kan kalau orang tu sengaja ni, kerana mungkin dia tak ada ilmu, dia tak tahu, dia jahil, dia saja lengah-lengah imam, bila dah qamat dah, dia melengah-lengah. Patutnya bila imam sudah qamat, terutamanya bila Bilal dah qamat, bila kata qad qamatis solat, qad qamatis solat, segera. Apakah makna qad qamatis solat, qad qamatis solat? Solat akan didirikan sekarang. Solat akan didirikan sekarang. Itu Bilal yang sebut. Jadi kita kena cepat. Supaya bila kita sampai awal, jadi imam masa tu belum lagi mula. Imam kata lurus, rapatkan saf. Kalau boleh rapatlah. Penuhkan saf pertama. Luruskan saf. Tumit tuan-tuan berada pada garis saf yang kedua. Jadi itu baru lurus. Itu pesanan daripada imam. Kalau imam tak sebut itu, makmum buat suka hati dia, semayang berjamaah tu kurang sempurna, tak sempurna. Jadi rugi sangatlah. Bila kita solat berjamaah ni, pastikan saf tu lurus, kemudian saf pertama dah penuh, maknanya jangan ada yang kosong lagi, dan dituntut segera masuk solat. Sehingga tak perlu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tak perlu baca bismillahirrahmanirrahim, usalli, tak perlu usalli, baca qul a'udzu birabbin nas lagi lah, tak dituntut pun. Kerana kita terlewat tadi, kerana kita lambat. Jadi bila kita nak baca, kita baca bila kata Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita dah ada di saf masing-masing. Waktu tu baca, imam baru pegang lurus masa tu kita baca qul bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tu baca pula usalli, a'udzubillahi minasyaitonir rajim dulu. Sunnah baca tu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Tunggu. Baca yang tu dulu. Itu yang penting, yang sunnah tu, sebab kita dah tahu kalau datang lambat sebab imam dah mula dah Allahu Akbar, tak perlu dah baca benda-benda tadi. Yang awal boleh baca. Jadi bila imam pusingnya Allahu Akbar, kita pun dah baca tadi Allahu Akbar. Ini pahala yang paling besar. Kerana kita masuk sembahyang segera setelah imam takbir. Itu disebut kat sini. Dia kata mendapat imam pada awal rakaat. Takbiratul ihramnya, iaitu yakni sebaik saja selesai takbiratul ihram imamnya. Imam dah Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Itu yang terbaik. Jangan sama dengan imam sudah. Imam tak boleh. Imam angkat kita berangkat, itu tak boleh. Kalau imam angkat kita berangkat, kita sama dengan imam. Sebab imam bila dia buat, biar dia buat dulu. Biar dia selesai takbiratul ihram dia. Jadi bila imam selesai takbiratul ihram dia, bila dia sebut bar, ya bagus, bar. Jadi bila imam kata Allahu Akbar, barulah kita takbir. Allahu Akbar. Ini yang hadis Nabi nyebut, idza kabbara imamu fakabbiru. Apabila imam telah bertakbir, baru kamu takbir. Ini perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila imam
Wa idza raka'a farka'u. Bila imam telah rokok, baru kamu rokok. Jadi imam buat dulu. Kemudian hadis menyebut wa idza sajada fasjudu. Bila imam telah sujud, baru kamu sujud. Jangan sama dengan dia, jangan tertinggal daripada dia, jangan mendahului dia. Kalau mendahului dan takbiratul ihram tuan-tuan, sembahyang terus batal. Ada dua tempat di mana makmum kalau dia sama dengan imam, dia mendahului imam, terus batal. Dua tempat dalam sembahyang, iaitu ketika takbiratul ihram, jaga betul-betul takbiratul ihram, jangan sama dengan imam. Dan yang kedua ketika salam. Takbiratul ihram maksud dia takbir mula-mula nak masuk solat. Tapi nak mula solat. Jadi jangan sama dengan dia, jangan potong dia. Potong dia lagi teruklah. Siapa imam, siapa makmum, dia pula lebih laju. Tak boleh. Dan juga ketika salam, bagi imam salam kedua-dua, salam kanan, salam kiri, barulah kita salam. Itu yang terbaik. Boleh sebab tu dia kata, kita sebaik-baiknya imam lepas takbir, kita terus takbir masuk awal sembahyang. Dan pahala dia besarlah. Kalau lambat, tak dituntut baca bacaan sunnah. Terus dia takbir, Allahu Akbar. Auzubillah, tak payah apa, tak payah. Terus. Kalau baca macam mana? Kalau baca, tak dapat apa-apa, makruh. Bayangkan baca Auzubillah boleh jadi makruh. Makruh bagi orang yang lambat. Bismillah pun tak ada pahala, makruh. Kerana kita dah lambat. Yang dituntut segera masuk. Boleh kan? Baik. Kemudian dia kata baca Fatihahnya tetapi makmum sengaja lambat. Sengaja lambat tu yang jadi masalah. Jadi kita jangan melambat-lambatkan. Dalam hadis yang lain tuan-tuan, Nabi menyebut la yazalu qaumun yata'akhkharu hatta yuakhiruhumullah azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim yang bermaksud barang siapa yang melengah-lengahkan masuk sembahyang, di akhirat kelak Allah melengah-lengahkan dia untuk masuk ke dalam syurga. Yang main ni maknanya besar fadilat berjemaah ni. Boleh kita saja lengah-lengah, terutamanya bila sembahyang tarawih kan. Tarawih kita ikut imam, sembahyang jemaah lah tu. Tak kira lah sembahyang sunat ke, sembahyang wajib ke. Bila imam dah takbir, dah bangun, Allahu Akbar, jangan kita duduk lagi, kononnya letih. Duduk dulu, imam baca Fatihah apa semua, dah imam amin apa, bila imam baca surah, baru kita bangkit. Ini orang yang rugi lah. Dia tak tahu lah tu. Lepas ni, bila imam bangkit takbir, terus kita takbir. Boleh? Jadi kita ubah sikap yang lama-lama, yang kita tak tahu, sekarang dah tahu, kita kena segerakan. Sengaja melambat-lambatkan takbiratul ihram sehingga imamnya rukuk. Ada pula dah imam dah dekat nak rukuk, baru dia segera berlari-lari dia masuk. Padahal dia aware kat belakang tu. Duduklah, sembanglah. Kalau isap rukuk lagi lah, malang sekali lah. Buat benda makruh. Tiba-tiba dia tak masuk aware kan. Jadi orang ni rugi, seolah-olah hilang dunia dan isi-isinya. Maka adalah dikira mughaisir. Mughaisir tu istilah bagi orang yang cuai. Sengaja lambat-lambat, maka istilah Arab dia mughaisil, orang yang cuai, dan orang ni orang yang rugi. Rugi di dunia dan akhirat. Akhirat dah tentu lambat masuk syurga kerana dia melambat tadi. Di dunia pula tak dapat dunia dan isi-isi. Pada mendapat fadilat takbiratul ihram. Tadilah fadilat takbiratul ihram tu segera masuk. Yang antara fadilat dia dapat dunia dan isi-isinya. Dan tidak dikira mughaisir, yakni cuai dengan nisbah kepada mendapatkan rakaat bersalahan, mentakhirkan, yakni melambatkan bacaan Fatihah selepas takbiratul ihram. Jadi maknanya bila dia dah lambat, dia tak boleh pertama nak baca sunat satu. Kemudian kalau imam tu, kalau dia masbuk, dia tak perlu baca doa iftitah. Doa iftitah pun tak perlu. Jadi bila dia masuk takbir Allahu Akbar, terus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus baca Fatihah sampai mana yang dia sempat. Fatihah pun kalau sampai sekerat je, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam rukuk, Allahu Akbar, maka putuskan Fatihah tu, terus rukuk. Kerana dia lambat tadi. Jadi Fatihah dia macam mana? Siapa tanggung? Imam tanggung. Tapi selalu kita sebut imam tanggung ni benda yang baik ke tidak? Selagi imam tu sah sembahyang, okeylah. Bolehlah imam tu tanggung.
takut-takut kod imam tu terbatal. Boleh membatal dengan kita-kita sekali, out. Jadi tak bagus lah sebenarnya. Sebaik-baiknya datang awal, baca Fatihah sampai habis. Kalau kita lambat-lambat, kalau selalunya imam kalau dia tak batal, okeylah. Selalunya imam jarang batal. Takut terbatal, malang sungguhlah kita. Fatihah yang kita tak habis baca tu tak dikira. Rakaat tu tak dikira. Fatihah untuk rakaat lain yang kita baca tu dikiralah. Jadi bila imam salam, kita tambah satu lagi lah. Walaupun kita tahu tapi sebab kita datang awal tadi, imam dah batal rakaat pertama kan. Jadi kita tak dikira rakaat tu. Sebab imam dah batal, Fatihah dia pun tak boleh dia tanggung sendiri. Macam mana nak tanggung Fatihah orang lain? Begitu Jadi sebab itu tanggung-tanggung ni, orang yang masbuk ni bukan keistimewaan. Maknanya sebaiknya dah tahu lah. Baik. Okey, di perkara 40 tu boleh faham tak? Boleh Jadi maknanya disunnahkan kita menyegera masuk semayang. Segera masuk semayang. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok tempat-tempat orang yang dah tahu hukum ni, bila imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Ini terbaik. Dia faham lah. Tak ada pula bila imam Allahu Akbar, dia pun terkiai-kiai pegang betul ini. Imam dah masuk semayang, masa jalan take jalan, dia pegang kain apa. Betul jumpa kawan lama pula, kamu duduk mana sekarang ni? Berapa orang anak? Sembang pula. Imam dah semayang. Dia jangan tuan-tuan jadi kita segera masuk. Imam takbir, terus takbir. Inilah yang dituntut supaya kita mendapat fadilat takbiratul ihram. Boleh kan? Menyegera itu menjadi tuntutan. Baik, perkara 40 tuan-tuan jelas. Ada soalan? Boleh? Kita faham Kita tak ramai ada kitab.